Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Keluang. Tuan Yang Dipertua, program penjana e-penjana adalah satu inisiatif di bawah Plan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bertujuan untuk merangsang perbelanjaan pengguna, mengalakkan amalan keselamatan melalui pembayaran tanpa sentuh serta membantu pihak kesihatan awam menjalankan pengesanan kontak rapat untuk mengawasi penularan COVID-19 melalui penggunaan aplikasi MySejahtera. Kerajaan akan mengkreditkan e-penjana bernilai RM50 yang boleh digunakan bagi pembelian melalui penyedia perkhidmatan e-dompet yang terpilih iaitu Touch and Go e-wallet, GrabPay dan Boost. Bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Keluang, Yang Berhormat Keluang meminta jumlah pemohon yang telah berjaya menebus e-tunai RM50 sehingga 30 Jun 2020. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, permohonan untuk e-penjana hanya telah dibuka mulai 31 Julai 2020 dan akan ditawarkan sehingga 24 September tahun 2020. Kredit yang diterima perlu dibelanjakan sebelum 30 September 2020. Untuk makluman Yang Berhormat, sehingga 21 Ogos 2020, sebanyak RM495.4 juta Malaysia telah berjaya disalurkan kepada 9.9 juta penerima di seluruh negara melalui pemberian kredit e-penjana. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sila Keluang, soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih. Dasar e-tunai ini dimulai dengan dan juga digalakkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan apabila kami sebelah sini memerintah. Jadi sebenarnya kami di sini amat mengalu-alukan keputusan kerajaan untuk teruskan mekanisme e-tunai ini. Walau bagaimanapun kita pun tahu bahawa pada peringkat pelaksanaan awalnya mekanisme ini pun dapat banyak kritik seolah-olahnya tata peribadi pengguna tidak diperlindungi oleh kerajaan. Misalnya, Ahli Parlimen Kuala Terengganu mengeluarkan dan keluar satu kenyataan tentang isu ini, dan juga Ahli Parlimen Kuala Nerus pernah menulis di Facebook beliau, saya petik mohon maaf, ada sesuatu yang cuba disembunyikan daripada projek e-tunai. Rakyat berhak membantah. Data peribadi mereka tidak selamat. Hanya dengan tawaran RM30, data peribadi rakyat Malaysia terkumpul dengan mudah di tangan pihak tertentu. Ia boleh sahaja disalahgunakan. Ini adalah kenyataan dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Kuala Nerus sebelum dia dilantik sebagai menteri lah. Jadi saya minta Timbalan Menteri menjelaskan sama ada semua pengkritik membangkitkan isu ini dalam mesyuarat atau membantah pelaksanaan e-tunai selepas mereka dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri, dan wujud atau tidak masalah mereka bangkit ini dalam sistem e-tunai. Terima kasih. Terima kasih Keluang. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat daripada Keluang. Isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Keluang adalah isu yang melibatkan ketika Ahli Berhormat yang disebut oleh Yang Berhormat Keluang ketika menjadi pembangkang. Perkara ini Tuan Yang Dipertua adalah harus diambil kira berdasarkan prestasi e-tunai. Kerana e-penjana adalah suatu sistem yang baru dilancarkan di bawah pakej penjana pada 5 Jun 2020. Tetapi suka saya nak ingatkan Yang Berhormat, semasa e-tunai dilancarkan pada suku pertama tahun 2020, kerajaan PH hanya dapat mempromosi kepada hanya 7.41 juta berbanding Kerajaan Perikatan Nasional 9.9 juta. Bermaknanya ada perbezaan 2 juta. Itu sebabnya sekiranya kerajaan terdahulu memberi promosi dan penerangan yang lebih baik, sudah pasti perkara-perkara ini tidak timbul. Kenapa Yang Berhormat? Berkaitan data privasi yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Keluang tadi, kita tidak perlu risau kerana semasa permohonan terma dan syarat tetap sama, cuma kali ini kita meletakkan satu lagi syarat tambahan, iaitu mereka perlu menggunakan aplikasi MySejahtera dan semua data privasi tertakluk kepada PDPA, Personal Data Protection Act, dengan izin. Jadi perkara-perkara yang ini adalah perkara-perkara yang melibatkan komunikasi. Saya harap komunikasi di bawah
Kerajaan Perikatan Nasional lebih baik berbanding Kerajaan Pakatan Harapan. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Ketua. Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jumpa Yang Berhormat Pontian. 30 saat. Terima kasih. Sejauh mana pelaksanaan sokongan bantuan sosial untuk golongan mudah terjejas di bawah e-penjana, dan seterusnya kita tahu bahawa bantuan perhatian nasional kepada 10.6 juta rakyat melibatkan 11.2 bilion ringgit ini adalah satu perkara yang amat dialu-alukan dan rakyat ingin sekali lagi perkara itu dibuat. Adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan bantuan perhatian nasional 2.0 misalnya? Terima kasih. Sila, Terima Menteri. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat daripada Pontian. Apa yang dibangkitkan Yang Berhormat merupakan salah satu inisiatif yang telah terlaksana di bawah pakej penjana. Inisiatif ini merupakan inisiatif sokongan bantuan sosial untuk golongan mudah terjejas seperti OKU, Ibu Tunggal. Untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan telah peruntukkan 110 juta. Bagi OKU, pembayaran telah dibuat sebanyak 55.71 juta, manakala one off untuk ibu tunggal 2.88 juta, manakala one off kepada khidmat bantu di rumah 0.54 juta. Namun Yang Berhormat, kita akui pelaksanaan kita menghadapi sedikit isu berkaitan senarai nama ibu tunggal yang layak menerima bantuan one off, dan sekarang ini pihak ICU dan JKM sedang membuat pemetaan data bagi memastikan mereka yang benar-benar layak akan menerima bantuan di bawah penjana. Tuan Ketua, perkara kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pontian adalah berkaitan BPN. Seperti mana yang telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan dalam siri-siri jawapan yang lepas, memang ada permintaan untuk kita laksanakan Perhatian Nasional 2.0. Tetapi kerajaan juga harus melihat keadaan kewangan semasa. Sekiranya kita berpandangan ada keperluan untuk dilaksanakan pada masa akan datang, insya-Allah Yang Berhormat Pontian yang siasa cekal untuk memperjuangkan kebajikan rakyat, kita akan laksanakan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih, Menteri.